Okay, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam video pada kali ini. Okay, hari ini saya akan sambung balik cerita yang flight saya yang di cancel dan delay selama 20 jam tu. Tapi ini untuk siri kedua lah, dan I think the last one lah. So kalau siapa-siapa yang belum tengok lagi episod yang pertama, cerita yang bahagian pertama tu, boleh tengok dekat somewhere dekat link sini lah. Nanti saya letak kat sini. Selesai je tour dekat Iceland, petang tu saya terus ambil flight bertolak balik ke London lah. Dan masa tiba dekat airport, masa tu saya punya flight tiba di Gatwick punya airport. Masa tu dalam bulan 2, so wabak tu dah start dah at early stage lah masa tu dekat China, semua dah start everything. And then masa sampai dekat Gatwick tu keadaan macam agak lengang sikit lah, tapi still ada passenger apa semua kedai masih buka, cuma orang tu macam tak sibuk sangat lah. So daripada Gatwick saya ambil National Express, betul, untuk pergi ke center London lah. Harga dalam 12 pound macam tu lah kot, dalam lebih kurang lah. Tapi yang bestnya bus tu, masa saya naik bus tu saya seorang je passenger. So saya 2 orang dengan driver kan. Meaning that kalau saya tak naik bus tu, maknanya dia seorang-seorang je lah. Tapi dia orang still keep to the schedule tau. Maknanya route dia akan stay continue, airport ke Central London ke airport, macam tu lah. Macam the whole bus tu kita seorang yang duduk kan. Lag ya. Pendekkan cerita lagi, dah sampai dekat saya turun dekat bus station dekat Central London. Saya lupa lah. Okay, tak apa. Daripada situ saya just ambil bus kan, yang double decker bus biasa tu lah, yang underground bus tu, yang warna merah tu, terus pergi ke Airbnb lah. Airbnb masa tu saya sewa dekat satu rumah Portobello punya area, Portobello Street tu. So kalau ikutkan kat situ macam glamour jugalah area tu, sebab dia ada macam flea market kat situ kan. Tapi it's okay juga, sebab saya dapat macam satu bilik tu, kira saya je stay untuk satu bilik tu lah. Saya ambil 2 malam kat situ. And then kalau biasa saya akan stay dekat area transit kat London, saya akan stay dekat area Bayswater tu, sebab kat situ macam ada apartment, lepas tu ada hostel kan. And then kalau saya seorang, saya just stay dekat hostel je, sebab dia punya charge untuk per night tu agak murah jugalah. Tapi macam masa tu bulan 2 dan outbreak tu dah start dekat China apa semua, jadi kita pun risau juga kan, sebab kalau area yang macam hostel ni kita bercampur kan, duduk dengan orang ramai. Sebab tu saya decide masa tu saya stay dekat Airbnb lah. So stay dekat this rumah aunty ni, dia bagi satu bilik kat situ. Memang bilik tu saya seorang yang dapat lah. And then kita just share macam dapur, dengan kita share area kitchen dengan toilet. Kalau ruang tamu dan bilik yang lain tu dia ada macam separate area lah. Jadi yang tu bahagian owner duduk situ lah. Tapi stay dekat level yang sama lah, macam satu rumah jugalah. Bermalam lah kat situ malam tu, sebab esok tu memang plan kita, memang saya nak pergi ke Turkish Airlines punya office, nak check balik tiket balik saya. Sebab tiket pergi tu, sebab saya dah tak naik tiket pergi tu kan, saya beli sendiri tiket nak ganti flight yang delay dalam 20 jam tu, sebab nak kejar trip kan. And then boleh ke lagi saya nak guna tiket balik dia kan? Saya harap boleh lah, sebab masa saya duduk dekat Iceland, masa bawa tour apa semua tu, saya ada email dia punya Turkish Airlines punya service customer. Jawapan tu macam ada yang kata masih boleh pakai, tapi ada yang kata tak boleh, sebab dia kata sebab saya tak naik flight yang incoming flight tu tak naik. So since tiket tu beli untuk return, jadi dia kata dah tak valid, nak balik pun tak boleh. Saya dah risau dah yang tu, sebab kalau ikutkan nak balik lagi sehari kan. Tapi tiket tak ada ni, consider tak ada lah, sebab tak confirm kan. So esok pagi tu, awal pagi tu saya dah lepas breakfast atau semua, terus pergi ke pejabat Turkish Airlines. Saya naik train underground, mujur lah juga dekat Heathrow, sebab Heathrow kan kita boleh guna underground kan, direct je guna train underground tu. Mana tak perlu naik macam kalau Gatwick ke Stansted ke, dia kena ada dia punya train yang jauh tu. So yang tu memang agak mahal lah. Sampai dekat airport, terus pergi dekat kaunter Turkish Airlines ni. Dia kata, okay, you memang ada tiket dalam sistem kita, tapi tiket ni macam tak close. Dia kata tak close, sebab dia kata you tak ambil tiket yang datang.
ke Kuala Lumpur London tu you tak naik that flight. So this ticket macam hanging dalam sistem, seolah-olah you escape the coming and then you nak ambil yang balik saja tak boleh, dia kata. Benda tu tak boleh nak buat dalam sistem tu. Oh, masa tu dia memang dah macam mana ni, tiket balik tak ada ni, sepatutnya tiket tu esok pagi 10.30 pagi. Saya dah macam memang blank lah sekali, kata tak boleh ke adjust apa semua dalam sistem. Dia kata tak boleh, yang ni memang kena tiket office KL yang kena masuk dalam sistem tu and then update something dalam sistem dia orang tu, and then baru dia boleh release tiket yang untuk balik kepada saya. Okay, fine, saya kata, so macam mana saya nak hubungi dekat Malaysia tu? Bagi nombor lah, sebab saya tak ada nombor kontak. Nombor tak ada, nombor telefon, you kena email. Sudah. Masa tu dalam pukul berapa lah? Pukul 9 lebih pagi lah waktu London. So mungkin dalam waktu Malaysia dah beza 8 jam lebih kurang, dalam petang lah. Saya dah macam, kamu lah takkan email kot, bila dia nak baca, aku dah nak balik esok ni kan. Lepas tu macam-macam lah, saya macam, you email sekarang, nanti orang KL akan baca, tiket office kat KL akan baca. Saya dah macam, aduh, habis kalau dia tak baca macam mana? Macam mana aku punya tiket esok ni kan. Buat je lah, saya memang just terpaksa lah, memang buat je, sebab tak ada pilihan lah. Terus email tu memang dalam bahasa Malaysia lah. Saya terus tulis merujuk kepada peristiwa berlaku semasa delay incoming flight bla 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 selama 20 jam tu semua gitu gini. Dia kata boleh saya ambil flight lain, and then sekarang saya dah tersangkut sebab saya tak naik flight yang incoming, saya nak balik tak boleh. Saya ceritalah, minta tolong lah supaya benda tu diselesaikan hari ni juga. And then pada masa yang sama saya just browse lah macam returning ticket, one way ticket lah daripada London ke KL kan. Tengok, gila kot, nak fly esok, nak baru nak beli hari ni kan. Beribu. Semua 2,000 lebih dan 3,000 ke atas. Kata, habis jam trip ni kan. Memang kata, masa tu memang tak fikir dah, kata macam macam mana ni kan, memang nak kena balik sebab ada urusan lagi. So itulah, saya memang duduk kat situ, duduk kat airport tu sambil-sambil tunggu kalau orang tiket office kat KL staff dia baca email tu. Hopefully dia baca lah kan. Saya call calling center untuk Turkish Airlines, call tapi dia terus channel kat international operator dia tu jawab kat situ. Memang tak membantu lah. Memang masa tu memang agak pening juga sebenarnya. Duduk berdiri kat situ, memang tak boleh nak duduk, memang berjalan kulu kilir, telefon kat tangan kan. Dekat 2 jam jugalah saya duduk fikir apa semua, duduk masih dekat airport tu dengan harapan yang dekat KL punya staff Turkish Airlines tu akan baca email saya tu. Nak jadikan cerita, tiba-tiba saya dapat email. Email tu memang email paling gembira lah. Paling gembira lah gitu, sebab memang Allah pemudahkan lah kan. Memang Allah pemudahkan perjalanan saya untuk balik tu. Out of nowhere dia boleh baca email tu. Dia kata, okay, kita orang dah check, memang benda ni hari tu dah discuss, bukan salah passenger. Dan dia orang masuk, dia kata dia orang dah masukkan balik data tu dalam sistem. And then dia kata, okay, this is your electronic ticket, dah issue untuk tiket balik. Maknanya saya boleh naik flight tu esok pukul 10.30 pagi esok untuk balik daripada London ke KL. Memang masa tu memang gembira sangat-sangat kan, macam alhamdulillah kan. Ada juga aku tiket balik ni esok, tapi macam tak apa, pergi dulu pergi balik dekat tiket counter tadi. Okay, I dah ada email ni daripada KL. Dia kata dia orang dah settle dalam sistem, boleh tak you check tengok yang ada tak tiket saya dalam sistem. Dia pun okay, kita orang boleh check, no problem. Dia check, okay fine, you ada memang dah. Dia kata okay, you dah ada tiket untuk balik esok. So lega kan. Tapi dia kata tak apa, no, you don't worry, saya tolong you print. Dia siap bagi assistant lagi lah. Dia siap assist lagi untuk print those data apa semua lah untuk tiket esok lah. Maknanya esok dia kata just bawa kertas tu dan check in esok. So memang alhamdulillah lah, 2 jam hulu kilir dekat Heathrow Airport tu just nak dapatkan balik tiket tu. Tiket untuk balik esok tu. Kalau tak memang nanya lah. Okey lah, lega. Dan dia ambil, memang syukur sangat-sangat, ambil naik underground train tu balik kan. Balik semula ke City Centre lah. City Centre, and then pergi macam biasa, pergi beli barang-barang sikit, ada orang pesan sikit banyak gitu gini kan. And then esok awal pagi tu lepas subuh tu saya dah check out lah daripada rumah Airbnb tu. Tak payah bagi kunci apa pun, dia orang just suruh tinggal macam tu je, kunci dalam bilik apa semua kan. So kita just check out, everything okay, dan teruslah proceed ke airport. Masa pergi check in dekat kaunter dah sampai tu, dia issue boarding pass dengan tiket. Maknanya confirm tu dah ada tiket yang betul tu kan. Dah boleh boarding. Saya rasa lega sangat-sangat. So anyway, okay, itu saja, dan saya berjayalah pulang balik ke Kuala Lumpur.
balik pulang dengan selamat. Mission untuk tour semua selesai dengan selamat, alhamdulillah. 10 hari lepas tu saya fly balik untuk another trip lah, untuk bawa tour juga kan, satu group lagi, tapi yang the next one tu saya bawa ke Turki lah pula. Alright, delay flight 20 jam daripada KL ke Kuala Lumpur, dan cabaran untuk balik semula ke tanah air bila keadaan sebegini berlaku. Okey, harap bermanfaat dan jumpa lagi di video yang akan datang, insyaAllah. Bye.